Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kenapa kereta-kereta baru yang masuk Malaysia sekarang semuanya enjin dia kecil-kecil. Kalau korang perasan, sejak 5 tahun yang lepas lagi, enjin kita ni makin lama makin kecil. Dan yang paling obvious sekali bila Nissan Almera baru masuk tahun lepas dengan Pro 2 Ativa. Enjin dia 1 liter saja plus turbo. Cukup power ke enjin 1 liter ni? Lepas tu, kereta Honda yang besar gedabak macam CR-V dengan Honda Accord baru pula, sekarang ni pakai enjin 1.5 liter saja. Kereta CR-V tu berat juga sebab dia ni SUV. Jadi agak-agak korang, kereta ni ada power tak sebab enjin tu kecil? Tak cukup dengan tu, kereta Proton X70 yang full spec tu pun guna enjin 1.5 liter turbo. Padahal full size SUV tu, kalau kita tengok pada saiz enjin saja, Myvi tu pun guna 1.5 liter juga. Tak ada turbo lah tapinya. Lepas tu, kalau kereta dari Eropah pun, kalau dulu diorang jual kereta 3 liter, 4 liter, tapi sekarang ni dah kurang sangat. Paling besar sekarang pun 2 liter turbo. Kereta yang lebih dari 2 liter dah jarang dah ada. Kalau ikutkan sistem pendaftaran kereta dekat Malaysia ni, memang betul. Bila cc kereta kita lebih dari 2000 cc ataupun 2 liter, road tax kita akan terus melambung naik. Jadi memang ini salah satu sebab kenapa orang dekat Malaysia ni suka pada kereta enjin dia di bawah 2 liter. Tapi sebenarnya ini bukanlah sebab utama kenapa enjin kereta kita sekarang ni kecil-kecil. Takkanlah manufacturer dari satu dunia nak kecilkan enjin diorang semata-mata sebab road tax dekat Malaysia mahal kan? Sebenarnya ada sebab yang lebih penting lagi kenapa enjin kita ni makin lama makin kecil. Dan enjin ni akan terus dikecilkan lagi sampai satu tahap dia dah tak boleh nak kecil lagi dah. Sebab compression ratio akan jadi tinggi sangat, minyak kita akan terbakar terlalu cepat. Tapi sekarang ni kita belum sampai lagi limit tu. Sebab tu saya cakap enjin kita ni masih akan makin lama makin kecil. Kalau ikutkan dalam 2 dekad sebelum ni, orang dah start perasan tau yang kereta atas jalan raya ni makin lama makin banyak. Manusia pun makin ramai, jadinya demand untuk transport tu pun makin besar. Masalah utama dengan kereta kita ni adalah dia kena guna minyak untuk bergerak. Tak kira lah minyak tu petrol ke, minyak diesel ke, tapi tetap nak pakai minyak. Dan masalah bila pakai minyak ni adalah bila kita bakar dia, dia akan membebaskan gas-gas yang boleh mencemarkan alam sekitar dan juga bagi kesan buruk pada kesihatan kita. Mungkin sekarang dekat Malaysia kita tak perasan lagi sebab udara kita boleh kata masih bersih lagi lah. Tapi kalau korang pergi dekat tempat yang sangat padat, memang setiap hari dah macam jerebu sebab asap daripada kenderaan ni. Kita pun kadang-kadang jerebu kan. Time jerebu tengah tebal tu, memang kita boleh bau asap tu. Memang tak selesa. Kalau orang yang sakit lelah tu pula, memang teruk lah time tu. Yang tak lelah pun boleh jadi lelah. Bila jadi macam ni, kerajaan-kerajaan di seluruh dunia, lagi-lagi dekat Eropah, diorang dah start bagi tekanan pada pengeluar kereta untuk kurangkan pencemaran dari kereta masing-masing. Kalau terlalu mencemarkan alam, tak boleh jual kereta tu. Dan cara paling mudah nak kurangkan pencemaran ni adalah kurangkan guna minyak. Tapi macam mana pula nak kurangkan guna minyak? Ini orang makin ramai ni tau. Kereta makin banyak. Takkan semua kereta kita nak kecilkan macam kereta Azia pula kan? Jadi pengeluar kereta ni pun mula fikirkan cara macam mana nak jimat minyak. Tapi pada masa yang sama, power dari enjin tu tetap maintain. Sebab driver kereta ni, dia suka dekat power tu. Kalau kereta tu tak ada power, siapa yang nak beli kereta tu kan? Jadi untuk cipta enjin yang kurang minyak ni, cara yang paling cepat sekali dinamakan downsizing. Downsizing ni maknanya kita kecilkan enjin tu daripada 3 liter kepada 2 liter. Contohnya. Ataupun dari 2 liter kepada 1 liter. Tapi tak bolehlah nak kecilkan macam tu je sebab tadi diorang dah set yang power output enjin tu mesti sama. Kalau kita ganti je enjin 2 liter dengan enjin 1 liter, lemaulah kereta tu jawabnya. Jadi satu teknologi yang paling penting untuk kecilkan enjin ni adalah turbocharger. Turbocharger ni kalau korang nak tahu, kerja dia adalah untuk sumbat sebanyak mungkin udara untuk masuk ke dalam enjin yang kecil tadi. Maknanya walaupun enjin ni saiz dia 1 liter, memang ruang nak bakar minyak dalam tu pun kecil. Tapi sebab turbo ni ada, dia paksa lagi banyak udara masuk. Udara tu pun jadi sangat mampat.
Bila banyak udara masuk, lagi banyaklah minyak yang boleh dibakar dan enjin pun akan jadi lagi power dari enjin 1 liter tapi tak ada turbo. Lepas tu diorang tune lah saiz turbo ni. Diorang matchkan betul-betul segala timing-timing dalam enjin tu. Tulis balik software supaya enjin tu betul-betul efisien. Dan akhirnya enjin 1 liter tu pun power dia akan dapat sama banyak dengan enjin 2 liter. Jadi bila kita dapat kecilkan enjin sebanyak ni, luas permukaan komponen yang bersentuh tu pun akan makin kecil. Maknanya friction akan jadi lagi sikit. Bila friction kurang, enjin tu pun akan jadi enjin yang lebih efisien lah. Sebab lain pula kenapa enjin macam ni lebih efisien adalah turbo tu sendiri. Untuk mampatkan udara tu, dia guna gas panas daripada exhaust kita untuk putarkan turbine dalam turbocharger tu. Bila turbine ni pusing, dia akan pusingkan pula kompresor, dan kompresor ni yang duk sumbat lagi banyak udara masuk dalam enjin. Kiranya turbo ni memang satu komponen yang sangat penting pada enjin sekarang, dan mungkin satu hari nanti semua enjin yang ada semuanya ada turbo. Saya sendiri buat research pasal turbo ni masa buat PhD di Imperial College London dulu, dan bila tengok duit yang manufacturer labur untuk develop teknologi ni memang banyak gila. Memang satu hari nanti kereta turbo ni akan jadi dominan dalam dunia, termasuklah Malaysia. Kalau korang ada kereta turbo ataupun nak tahu lagi banyak pasal turbo ni, saya jemput anda untuk join online course saya, iaitu segalanya tentang turbocharger, di mana ada lebih 20 video dan lebih 2 jam konten yang cerita semua benda yang anda nak tahu pasal turbo. Dan paling penting, apa tanda-tanda turbo kita nak rosak dan macam mana cara yang betul untuk jaga turbo kita ni. Link saya letakkan dekat bawah, dan sekarang ni ada limited time 25% offer. Jadi saya jemput anda untuk klik link dekat description dekat bawah. Jadi bila teknologi turbo ni dia makin lama makin maju, enjin kita pun makin lama makin kecil. Sebab tu anda jangan pelik lagi kalau tengok kereta-kereta besar sekarang ni macam Honda CR-V, Honda Accord, Proton X70, diorang guna enjin 1.5 liter turbo saja. Toyota je saya tengok macam tak berminat nak masukkan turbo dalam kereta diorang. Mungkin Toyota ni lebih suka teknologi hybrid. Manufacturer lain macam BMW, Volkswagen, Mercedes, Proton, Pro 2 semua dah guna turbo. Volvo pula semua dia nak bedal. Turbo pun guna, supercharger pun guna, hybrid pun guna. Memang complicated. Dan untuk enjin moden zaman sekarang ni, kita pun dah tak boleh nak agak tahu berapa power enjin ni sebenarnya. Kalau dulu boleh lagi agak-agak ikut saiz enjin, tapi sekarang ni bila dah ada turbo, dah tak boleh nak agak lagi. Yang paling ekstrim saya pernah tengok, ada company cuba nak kecilkan enjin 5 liter kepada 2 liter saja. Lebih separuh dia nak kecilkan tu. Sampai sekarang saya tak pasti dia orang ni berjaya ke tidak, sebab enjin 5 liter ni memang powerful. Nak kecilkan tu mungkin boleh, tapi nak bagi dia respons dengan cepat dan juga tahan lama, itu yang mencabar. Sebab bila turbo ni dia mampatkan udara, maknanya tekanan dengan suhu masa minyak tu terbakar akan jadi lagi tinggi. Jadi manufacturer ada cabaran lain dari segi engine reliability pula, betul tak? Sebab tu kalau kita nak bolt on turbo, bukan senang-senang je boleh bolt on. Kena tengok juga kekuatan enjin tu boleh handle ke tidak turbo. Jadi korang sendiri ada pakai kereta turbo tak? Rasa-rasa korang boleh tak enjin kita ni jadi lagi kecil daripada 1 liter? Mungkin tinggal 0.5 liter je, dah macam enjin motor. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.